Isra Mi'raj ini kita nak lihat juga ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dibicarakan oleh surah Al-Isra ayat pertama. Peristiwa Mi'raj yang diangkat ke langit dibicarakan dalam surah An-Najm, surah bintang, ayat 1 sampai ayat 17. Tapi fokus kita hari ini pada surah Isra. Kalau sempat kita akan masuk surah An-Najm. Kalau tak, saya akan cuba rangkumi kedua-dua perkara tersebut. Sebelum itu, sebelum surah Al-Isra, surah apa? Surah An-Nahl, surah Lebah. Dalam surah Lebah ayat 128, begini tuan-tuan, kita bila membaca Al-Quran, satu perkara saya nak pesan, bila kita baca Al-Quran, ada perkara yang kita kena beri perhatian, iaitu surah yang kita baca, kaitan surah yang kita baca dengan surah yang sebelumnya, ataupun surah yang kita baca dengan surah yang selepasnya. Contoh, bila saya baca surah Al-Fatihah, saya baca surah Al-Fatihah, salah satu perkara yang saya kena faham, kenapa lepas surah Al-Fatihah surah Al-Baqarah. Dan saya kena tahu kenapa sebelum Al-Baqarah surah Al-Fatihah. Kenapa selepas surah Al-Baqarah surah Ali Imran. Dan bukan sekadar itu, kenapa dalam sesuatu ayat itu dilihat kaitannya. Contohnya saya baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelum dia apa? Maliki yaumiddin. Kenapa sebelum Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Maliki yaumiddin? Kenapa sebelum Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa selepas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim? Yang itu ulama bincang dalam ilmu munasabat. Ilmu munasabat, nak lihat keterlibatan satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain, supaya kita dapat lihat betapa lengkap melengkapinya surah di antara surah dengan surah-surah lain, ayat dengan ayat lain. Di hujungnya dia akan jadi seperti tikar yang dilihat teranyam rapi, tiada kekurangan, tiada kelemahan, tiada kecacatan. Dia sangat cantik. So, bila saya baca surah Al-Isra ayat pertama, saya wajib baca ayat terakhir surah An-Nahl. Sebab saya nak tahu ujung surah An-Nahl Allah sebut apa, sampai saya nak tahu ayat pertama tu macam mana saya nak kaitkan dia. Pernah bila saya baca Quran macam ni, ada orang kata, Ustaz ikut Allah lah Ustaz nak firman macam mana. Yang Ustaz buyur benar, kenapa? Tuan, setiap satu tu ada rahsia dia tuan-tuan. Itu dia panggil tadabbur. Tadabbur Al-Quran, diperhatikan, diperhalusi. Ulama sebut tadabbur itu maksudnya at-tafakkur fima wara al-alfaz min al-ibari wal maqasidi wa ma ya'ulu ilaih. Yang bermaksud tadabbur ialah berfikir secara mendalam terhadap setiap lafaz-lafaz Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran, untuk memahami pengajaran serta maksud yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri. Ya tuan-tuan, kita baca, tapi pernah tak kita bertanya kenapa ayat ni bunyi macam ni? Contoh senang aja Kak Jah. Contoh, kita baca surah Maryam. Dalam cerita surah Maryam kan, sambil contoh dulu. Dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita mengenai Maryam. Maryam mengandung, bagaimana malaikat datang jumpa Maryam, macam mana Maryam mengandung, kemudian Maryam mengasingkan diri, kemudian Maryam bila nak bersalin, bila nak lahirkan Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Maryam pergi goncang pokok korma, gugurlah buah-buah korma itu, kemudian bagaimana sungai itu mengalir di bawah tapak kaki Maryam. Semua itu dirakamkan dalam satu surah, itu namanya surah Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tuan-tuan perhatikan bersama saya, fa, huruf fa dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به فحملته فانتبذت به مكانا شرقيا فأتت به قوم sebelum tu فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلا أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Tengok berapa kali dia sebut fa. Mesti ada rahsia di sebalik Tuhan datangkan fa di situ. Mustahil tak ada sebarang rahsia. Kita nak bincang, kita nak tahu kenapa fa itu banyak kali. Jangan pula bila kita sebut kita nak cari, kita nak kaji kenapa fa itu banyak kali. Jangan pula ada orang angkat tangan kata, Ustaz, Allah nak firman macam tu. Memang dah macam tu. Yang kita beri benar nak cari kenapa, Ustaz? Ustaz ni tak ada kerja kau, dia kata. Kenapa tempat lain Tuhan tak sebut, situ Tuhan sebut? Takkan tak terfikir? Allah Subhanahu surah kita tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tak tadabbur Al-Quran? Atau hati-hati mereka sudah terkunci? Terkunci sebab banyak-banyak sebab. Di antara terkunci sebab pertama, sebab utama terkuncinya hati-hati manusia daripada tadabbur kerana maksiat. Gelap hati, tak nampak keindahan Al-Quran. Yang keduanya, baca Quran semata-mata cari pahala, bukan cari hidayah. Itu di antara sebab. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datang daripada manusia atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mereka dapati pelbagai perselisihan dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran perlu ditadabbur. Di antara topik, di antara perkara tadabbur ialah, sebelum saya baca surah Al-Isra ayat pertama, saya nak tahu juga apa Allah Ta'ala sebut ayat paling terakhir dalam surah An-Nahl, supaya saya boleh kaitkan dengan surah Al-Isra. Setakat